يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم خلصنا مما أنا فيه خلصا جميلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikasihi oleh Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam golongan orang-orang yang menimba ilmu. Alhamdulillah, sama-sama kita betulkan niat kita. Moga-moga Allah redha dengan apa yang kita kerjakan pada saat dan ketika ini, insya-Allah, untuk tidak melengahkan masa dan waktu. Sambungan kitab kita hari ini, kitab Faridatul Faraid, edisi Rumi, muka surat berapa? 12. Kitab Faridah Kitab Faridah jangan bertukar dengan kitab Misbah pula. Namakan cari tak jumpa, baca. Baik, muka surat 12, perenggan berapa tu? Rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Jadi rukun ni dengan makna tiang-tiang yang meneguhkan, tiang-tiang yang nak meneguhkan Islam, tiang-tiang yang nak meneguhkan agama Islam yang ada pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jadi umpamakan rukun ni seperti tiang, supaya kita lebih faham, supaya kita lebih mengerti kepentingan tiang tadi. Kalau dalam sebuah rumah, kalau dalam nak membina bangunan-bangunan, rumah-rumah, bagaimana pentingnya tiang, dan diri tiang tu pun sendiri nak kena berkualiti juga. Kalau kita nak buat rumah tapi diri tiang yang didirikan tu pun sendiri rapuh, contohnya bahan-bahan bancuhan nak buat tiang tu pun sendiri tak ikut dia punya spek dia. Banyak pasir daripada simen contoh. Ataupun tak ada cerucuk besi contohnya. Ada juga tiang, tapi tiang tu sendiri tak sempurna. Jadi tiang-tiang itulah yang diserupakan, ataupun rukun-rukun yang ada dalam rukun Islam ataupun rukun iman, itulah yang ataupun rukun dalam sembahyang diserupakan seperti tiang pada pihak pentingnya bagi nak meneguhkan, mengukuhkan sesuatu binaan. Jadi nak meneguhkan binaan ataupun Islam yang ada pada diri kita, pada ahli keluarga kita, pada masyarakat kita, maka wajiblah bagi tiap-tiap orang mendirikan tiang yang berkualiti. Jadi kalau tiang tu sendiri pun tak berkualiti, memberi kesan kepada tidak teguh, tidak kukuhnya bangunan tadi, lebih-lebih lagi kalau tidak bertiang langsung. Kalau tak ada tiang langsung,
Apa jadi pada bangunan tadi? Ada pun bangunan yang teguh, yang kuat, yang tahan lama, tiang dia tu tiang dia tu mantap, tiang dia tu hebat, tiang dia tu kukuh, teguh. Insya-Allah bangunan dia pun akan tahan lama. Akan tahan lama. Baik, jadi sekarang musannif nak menyatakan kepada kita apakah itu rukun Islam. Jadi wajiblah bagi diri kita, setiap laki-laki dan perempuan yang muslim, yang beragama Islam, memahami apa itu tuntutan yang ada di dalam rukun Islam. Bukan sekadar mengetahui dan menghafalnya. Bukan sekadar mengetahui dan menghafal rukun-rukun Islam tanpa memahami maksud dan tuntutan yang ada di dalam rukun Islam itu sendiri. Baik, yang pertama daripada rukun-rukun Islam yang 5, pertama bersaksi, yakni dengan lidah kita. Seperti mana dalam kitab Misbahul Munir dulu, dia kata Islam ni apa? Amalan zahir. Maka ni rukun Islam ni nak menunjukkan amalan zahir kita. Bersaksi, yakni dengan anggota zahir, iaitu lidah. Jadi bersaksi yakni dengan lidah kita bahawa tiada Tuhan. Maksudnya tiada Tuhan yang selain Allah. Tak ada Tuhan yang tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya. Tidak ada Tuhan yang sepatutnya disembah, ditaati, dipatuhi, diimani, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kitab ni juga nanti akan diajarkan kepada kita apa yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan Tuhan itu sendiri. Bagaimana untuk kita menyaksikan yang Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan dalam hal keadaan kita tidak mengenal, tidak mengetahui apa itu yang dimaksudkan dengan Tuhan. Bagaimana kita nak menyaksikan yang dia itu Tuhan kalau kita pun tak tahu apa sifat-sifat ketuhanan? Kenapa Allah Ta'ala itu dikatakan Tuhan? Apa sifat yang ada pada dia? Kenapa kita tak boleh dipanggil Tuhan? Kenapa batu kayu tak boleh dipanggil Tuhan? Kenapa berhala-berhala tak boleh dipanggil Tuhan? Kenapa Allah saja yang dipanggil Tuhan? Kenapa? Kerana ada pada dia sifat ketuhanan. Apa dia sifat ketuhanan? Apa dia sifat-sifat ketuhanan tu? Jadi sifat ketuhanan tu lagi akan diterangkan insya-Allah dalam kitab ni. Jadi mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sihat, afiat, boleh mengaji istiqamah, bersungguh mengaji. Moga-moga Allah memberi kefahaman, dan dengan kefahaman itu dapat kita terapkan dalam amal ibadah kita insya-Allah. Baik. Jadi bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Ini tidak ada Tuhan yang sebenar-benar yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Ada tak yang lain? Tak ada. Kenapa tak ada? Kerana tak ada sesuatu pun yang memiliki sifat ketuhanan kecuali Allah je yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Allah saja yang memiliki sifat ketuhanan. Adapun selain Allah tak ada memiliki sifat ketuhanan. Sebab itulah dia satu, dia saja Tuhan, tak ada yang lain. Kerana dia sahaja yang memiliki sifat-sifat ketuhanan tu. Baik. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk kita nak menyaksikan bahawasanya Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan, wajiblah kita mengenal akan dia. Wajib kenal Tuhan. Wajib kenal. Wajib mengenal Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan mengenal Tuhan? Apa yang dimaksudkan, yang dikehendaki dengan mengenal Tuhan? Yang dimaksudkan dengan mengenal Tuhan itu ialah mengetahui apakah sifat-sifat yang wajib baginya. Mengetahui apakah sifat-sifat yang wajib, maknanya yang mesti ada pada Allah Ta'ala, pada Tuhan. Dan untuk kita imani, untuk kita percaya, untuk kita meyakini akan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Ada berapa sifat yang wajib bagi Allah? Sifat yang wajib makna yang mesti ada pada Allah sebagai Tuhan, banyak tidak terhitung.
Sifat kesempurnaan Allah, sifat kamalat ni tak terhitung, tak boleh nak hitung. Punya luahnya, punya banyak. Sungguh pun begitu, wajib bagi diri kita yang beragama Islam, yang beriman, mengambil tahu, belajar, memahami 20 sifat. Itu mengikut kaul yang masyhur. Mengikut kaul yang masyhur 20, paling tidak mesti kena tahu satu persatu dengan dalil-dalilnya, dengan bukti-buktinya, dan diimani dalam hati, percaya sungguh. Ataupun sebanyak 13 sifat mengikut kaul yang rajih. Kaul yang rajihnya 13, tapi yang masyhur apa makna masyhur? Yang diketahui ramai 20. Jadi kalau orang sebut sifat 20, orang tahu. Sebab masyhur dah sifat 20. Tapi kalau kata belajar sifat 13, orang macam terpinga-pinga sikit. Padahal yang 13 itulah yang rajih kali. Yang masyhur 20, yang rajih 13. Nak belajar 13 pun boleh, nak belajar 20 pun boleh. Yang tak bolehnya dua-dua tak nak belajar. Yang tak bolehnya tolak dua-dua. Sifat 20 pun dia tolak, sifat 13 pun dia tolak. Ini bukan orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, bukan. Baik, kemudian mengetahui akan sifat yang mustahil bagi Tuhan. Apakah sifat yang mustahil? Makna sifat yang tidak boleh ada sekali-kali pada Allah. Apa dia sifat yang mustahil bagi Allah? Maka sifat yang mustahil bagi Allah ni pun banyak, tak terhitung. Kerana lawan bagi sifat yang wajib. Sifat yang wajib bagi Allah tidak terhitung banyaknya, maka lawannya pun tak terhitung lah. Cuma wajib kita kena belajar 20 tadi yang wajib bagi Allah. Satu persatu kena faham betul-betul. Jangan pandai menghafal sahaja. Ada orang hafal sifat 20 tu, boleh siap, boleh menyanyi lagi. Wujud, kidam, baqa'ah, dia buat lagu. Tak apalah satu sudutnya, mudah nak ngapal. Tapi sayang ngapal je tak faham. Bukan ngapal tak faham, sebab tu kena ngaji. Bila ngaji baru kita faham apa yang kita hafal tadi. Apa maksud wujud Allah, apa maksud kidam Allah, apa maksud mukhalafah, barulah. Kalau tak hafal saja, tak erti. Bila tak erti, tak faham, macam mana kita nak amal, macam mana kita nak serapkan dalam hati kita, kita tak faham. Jadi nak dapat faham, belajar. Mustahil dengan tak belajar boleh faham, mustahil pada adatnya. Sekalipun akal kita mengatakan harus, walaupun tak belajar boleh pandai, boleh bijak, sebab tu duduk bawah kekuasaan Allah. Celik-celik mata daripada tidur je, reti, faham, pandai segala jenis ilmu. Boleh tak Allah nak bagi macam tu? Boleh. Tapi siapa kat sini yang dapat macam tu? Cik jatuh tangan. Seorang pun tak ada. Kan? Jadi bererti kenalah belajar secara adatnya. Kenalah belajar secara adatnya, secara kebiasaannya. Sama ada ilmu yang bangsa dunia ataupun ilmu yang bangsa akhirat, nak reti, nak pandai, nak faham, kena belajar. Dengan tak belajar, mustahil nak reti, mustahil nak faham. Baik. Kemudian mengetahui sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah ni ada berapa? Banyak. Kerana lawan bagi sifat kesempurnaan yang wajib ada pada Allah, maka yang mustahil pun banyak. Sekalipun mustahil, kena ambil tahu sebanyak 20 saja. 20 saja ataupun 13 saja. Sebab apa nak kena tahu sifat yang mustahil ni, sedangkan dia bukan sifat Tuhan. Mustahil ni bukan sifat Tuhan. Yang sifat Allah ni yang wajib tadi, yang mustahil tu bukan. Dah kalau dah bukan sifat Tuhan, kenapa nak kena ambil tahu? Kenapa mesti kena tahu? Jawabnya, supaya kita boleh menjaga hati kita, menjaga i'tiqad kita, jangan diletakkan sifat-sifat yang mustahil tadi pada Allah. Jangan. Jadi kita kena tahu apa
sifat yang bukan sifat Allah, maka jangan disifatkan Allah dengan sifat itu. Contoh, sifat yang mustahil bagi Allah, tak faham. Tak faham ni adik-beradik, sepupu, sepapak jahil. Faham tak tu? Tak faham, tak reti, tak tahu. Ni adik-beradik, sepupu, sepapak jahil. Melayu kata tak tahu, orang Arab kata jahil. Orang Melayu kata tak tahu. Tapi kalau pedas sikit, bodoh. Tu. Tapi kita tak sukalah bodoh ni, sebab kita tak pandai je, bukan bodoh dah. Ya. Sebab kita ni tak suka menghinakan diri. Bodoh dah, tak pandai je. Makna kita nak juga ada. Jangan letak rendah nak, biar ada tinggi sikit. Yang bodoh dia orang. Tu. Kita cuma tak pandai je. Tu. Sebab itulah payah kita. Sebab tu payah kita nak dapat markah tinggi di sisi Allah, sebab kita ni jenis orang yang tak boleh nak menghinakan diri. Duk rasa diri pandai juga, nak rasa diri baik juga. Yang tak baik orang tu, saya tak baik juga tapi dia lagi tak baik. Kita jenis macam tu. Kita ni jenis macam tu. Kena ngaji tasawuf banyak-banyak. Kasih cuci kita punya penyakit yang ada dalam hati ni, suka puji diri sendiri. Jangan ngaji tauhid je. Jangan ngaji tauhid je, ngaji tasawuf juga. Ngaji tasawuf getek. Kata orang Kelantan. Kita bukan orang Kelantan, kita orang Solok Duku. Jadi sifat yang mustahil tadi wajib kita kena tahu supaya kita mensucikan zat Allah daripada sifat-sifat tu. Jangan diletakkan sifat tu pada Allah, jangan. Kerana tu bukan sifat Allah. Maka kita nak kena tahu. Kalau kita tak tahu, boleh jadi kita akan meletakkan sifat tu pada Allah. Sekalipun dia tak cakap kat mulut, tapi dalam hati, Allah ni tak faham masalah aku. Nampak tak? Maknanya dia dah meletakkan sifat jahil pada Allah. Rosak tak akidah tu tuan-tuan? Rosak. Tu bahaya tu. Sebab tu betul sangat kata ulama, tak belajar tauhid ni boleh rosak akidah. Sama ada sedar ataupun tak sedar, akidah kita rosak. Jadi ilmu ni supaya kita ada panduan agar kita lebih berwaspada, berhati-hati. Kalau ada bisikan-bisikan yang macam tu, kita boleh tepis, boleh tolak. Bukan telan, bukan pakai. Baik. Ibaratnya macam jalan lah. Macam jalan, kita nak pergi sesuatu tempat, kita nak tahu jalan yang elok. Untuk kita ikut. Dan nak kena ambil tahu juga mana tempat-tempat yang berbahaya. Mana lubang, mana bonggolnya. Sebab apa tu? Berhati-hati, jangan lalu ke situ. Kalau kita nak tahu jalan yang elok je, jalan yang berbahaya kita tak nak ambil tahu, ni masalah ni. Tiba kat situ sekarang, kita pun kena lepeh lah. Siap overshoot. Dah kita tak tahu. Tadi time kalau macam kita kalau masuk track, dia akan beritahu. Ada sebelum masuk track dia cerita dulu. Pasal track begini. Ni turn nombor 1, turn nombor 2 gear berapa. Turn 4 nombor berapa. Gear nak kena pakai. Dia bagi tahu jalan yang lurus mana. Kat lurus tu kau pulah lah selagi boleh pulah. Jangan main-main. Jalan lurus tu dia lari motor dia 250 km sejam. Macam kita bayangkan. Dia orang lah, bukan kita. Sebab jalan lurus. Tapi bila kat selekoh, dia drop gear ngeng sampai gear 2, gear 1. Nampak? Sebab apa dia dah tahu. Tapi kalau tak tahu, kok selekoh tadi nak bantainya 250, balik awal je lah. Jadi nak kena tahu yang elok sebab nak ikut, nak tahu yang tak elok supaya berhati-hati. Jadi kita nak kena tahu juga sifat ni bukan sifat Allah. Allah tak bersifat dengan sifat ni. Tak gerti, tak tahu, tak faham. Bukan sifat Tuhan. Barulah kita selamat. Kalau tak kan dua-dua kita ambil. Dua-dua kita ambil. Na'udzubillah min zalik. Habis.
Jadi kena faham, bukan sekadar percaya apa ataupun bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ada beres dah rukun Islam, beres dah. Tu tadi dia tak faham tuntutan dia bagaimana. Kalau nak kata baca, hafal, sesiapa pun boleh baca, siapa boleh hafal. Ini kena nak belajar, kena belajar kena Tuhan bagi nak menyempurnakan. Dan lagi bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh ataupun utusan Allah Ta'ala. Kita ni beriman pada Allah dan Rasul, bukan beriman pada Allah je. Maka nak kena kenal Allah supaya nak meletakkan keyakinan yang sepatutnya pada Allah, dan wajib juga kita mengenal Rasul supaya nak meletakkan keyakinan kita pada Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekadar dia yakin pada Allah tapi was-was pada Rasul, dia tak beriman. Ataupun dia yakin pada Rasul, tak yakin pada Allah, pun dia tak beriman. Ataupun dua-dua dia ragu-ragu, lagilah tak beriman. Kena dua-dua ni, yakin pada Allah, yakin pada Rasul. Kena mengaku dengan lidah kita Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Allah Tuhan, Muhammad tu pesuruh Allah, penterjemah Allah Ta'ala, juru bahasa Tuhan. Nabi Muhammad SAW ni juru bahasa Tuhan. Apa maksud juru bahasa Tuhan? Kita boleh mengerti, memahami apa yang Allah tuntut dan suruh atas diri kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa Rasul, kita tak reti apa-apa. Siapa nak sampaikan pada kita apa yang diperintah oleh Allah kalau tanpa Rasul? Jadi Rasul ni menterjemahkan, menyampaikan apa yang Allah nak sampaikan pada kita. Ni yang tuan-tuan boleh mengaji, boleh semayang, boleh puasa ni, asbabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang menyampaikan benda tu, yang mana hakikatnya daripada Allah. Dan ini rukun tertentu dengan orang yang kafir. Ini rukun mana? Rukun yang pertama tadi, mengaku dengan lidah. Mengaku dengan lidah bahawanya Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Maka rukun yang pertama ni katanya musannif tertentu dengan orang kafir. Kafir sama ada kafir asli, memang lahir-lahir kafir dah dia, ataupun kafir murtad, asalnya Islam, lepas tu dia murtad, dia riddah, yang mengkehendaki masuk ke dalam agama Islam. Jadi orang kafir asli yang nak masuk agama Islam, wajiblah bagi mereka bersyahadah dengan lidahnya. Dia kena mengaku Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Jadi mana-mana orang kafir yang mengaku Allah Tuhan, Muhammad Rasul, dia dikira Islam lah. Adapun hatinya nak berolok-olok, nak menipu, itu urusan dia dengan Allah, tak ada kait-mengait dengan kita. Apa jadi bila orang kafir tadi tu mengucap syahadah, maka segala dosa-dosa yang pernah dilakukan sewaktu dia kafir dulu, minum arak, berjudi, berzina, mencuri, membunuh dan sebagainya, macam-macam yang dibuat tu, semuanya dihapuskan dosanya oleh Allah. Dan segala kebaikan, kebajikan yang pernah dibuat sewaktu di dalam kafir tadi, semuanya dikutip, kira oleh Allah, semua masuk dalam buku akaun dia. Waktu kafir dia ada tolong orang, dia ada sedekah kat orang. Orang kafir dia nak buat baik ke? Macam dulu waktu kita kat Pondok Lubuk Tapah tu, Pondok Lubuk Tapah tu, Tuan Guru Haji Abdullah, dia dekat dengan Kampung Siam. Dekat belah-belah Salu tu ada Kampung Siam. Jadi Kampung Siam ni adalah dia punya tok empat dia, ketua kampung dia lah, ketua dia. Jadi ketua kampung dia ni bila dengar pondok nak buat jambatan, nak buat jalan, orang dipakat pergi kutip derma puak-puak dia. orang Siam lah. Lepas tu bawa jumpa Tok Guru. Tok Guru ni sedekah. Ni sedekah daripada dia punya kampung lah, orang-orang dia. Nak tolong Tok Guru buat jambatan ni, nak buat jalan ni. Mudah-mudahan kami dapat pahala juga, kata dia. Tok Guru senyum je lah. Tok Guru senyum je. Terima. Boleh terima, harus terima pemberian orang kafir, selagi kita tak yakin yang dibagi tadi daripada sumber yang haram, harus ambil. Boleh ambil.
Jadi ambil andai katalah lepas daripada tu besok dia masuk Islam, kira semua tu. Ambil kira tu. Sedekah-sedekah dia tolong orang. Maknanya segala kebaikan yang dia buat diberi pahala oleh Allah. Itulah untungnya orang yang kafir masuk ada pun orang yang Islam tapi jatuh murtad, na'udzubillah min zalik. Katalah umurnya balik 15 tahun, dia melakukan perbuatan yang riddah, yang menjadi asbab yang menjadi asbab tergelincir iman dan Islamnya. Contoh pada umur dia 80 tahun. Daripada akhir balik umur 15, beramal ibadah lah, segala macam lah yang dia buat, dengan wakafnya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, semayang, semua dia buat. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Tiba-tiba umur dia 80, dia buat benda yang memurtadkan dia. Maka segala amal ibadahnya dihapuskan oleh Allah dan tidak dikembalikan sampai bila-bila. Dikosong dia. Kena buka buku baru. Agak-agak sempat tak nak cover balik yang puluh tahun yang dah buat. Nak buat bukan senang. Nak semayang bukan senang, nak kena mengaji dulu baru semayang kita Allah terima. Nak mengaji pula bukan sehari. Berapa kali dah khatam kitab Muniyatul Musolli, taknya faham-faham juga. Maknanya nak menghasilkan ilmu yang nak meluluskan ibadat ni pun makan masa, makan tahun. Tiba-tiba padam macam tu je. Sebab tu kena takut, kena risau, kena bimbang, kena ada dalam hati kita rasa risau rosaknya akid. Kena ada rasa tu, risau rosak akidah. Jangan berasa tak kisah, jangan. Tiba-tiba pula bila dah membuat benda-benda yang riddah tadi, matilah pula, na'udzubillah. Apa nak jadi dah? Kekal dalam neraka selama-lama, amal ibadahnya semuanya dihapuskan oleh Allah. Maka kita minta berlindung daripada Allah, daripada jatuh kepada perkara-perkara yang merosakkan akidah. Tapi bukan sekadar minta, kena usaha. Mana usahanya? Inilah belajar ni, usaha. Belajar faham akidah, supaya kita boleh berhati-hati, berwaspada, kemudian berdoa, ya Allah jaga iman aku, kurniakan iman aku, hidupkan aku dengan iman, matikan aku dengan iman. Baru padan dengan permintaan tadi, sebab dah berusaha. Ni mengaji tak mau, berdoa mau. Tu imam doa, Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkanlah kami dengan iman. Kita kat belakang, amin. Terimalah ya Allah, Nak terima macam mana? Kita pun tak ada masa, tak ada waktu nak belajar pasal iman waktu kita hidup. Pandang ilmu akidah ni lekeh, tak payah belajar pun tak apa, tak ada masalah, kita beriman dah. Ni sikap berasa aman, berasa selamat, berasa sentosa, itulah yang menyebabkan kita tak nak belajar. Tu satu penyakit, redha dengan diri sendiri yang masih jahil dengan agama. Redha dengan diri sendiri, maknanya puas hati dengan diri sendiri yang masih jauh dengan agama, membuatkan kita tak akan peduli ilmu agama. Tu sifat yang dicela oleh Allah. Jangan bagi ada dalam hati kita. Ni kita belajar bersungguh, istiqamah, tadah tangan minta pada Allah, ya Allah kami dah usaha belajar, dan kami belum lagi berhenti berusaha belajar, ya Allah. Terimalah iman kami, jagalah iman kami, matikan kami husnul khatimah. Ni dah buat tak peduli, tapi minta Allah jaga iman. Agak-agak dapat dah. Tak berani nak jamin. 50. Kemudian yang keduanya mendirikan sembahyang. Jadi orang yang murtad nak masuk dalam Islam pun kena mengucap 2 kalimah syahadah. Dia pun kena mengucap juga. Makna dia kena buka buku baru lah tu. Ada pun amal yang dulu-dulu Allah tak bagi dah. Yang keduanya mendirikan sembahyang yang 5 pada zahir. Makna mendirikan sembahyang. Apa maksud mendirikan sembahyang? Makna melaksanakan sembahyang tadi berbetulan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun sembahyang. Bukan sekadar sembahyang dengan tidak belajar. Ramai orang yang sembahyang, tapi berapa ramai yang sembahyang tadi yang tak belajar pasal sembahyang.
sembahyang main turut-turut, sembahyang main tiru-tiru. Kita daripada kecil dulu, mak bapak kita ajar kita sembahyang, kita turut punggung mak bapak kita sembahyang. Dia berdiri, kita berdiri, dia rukuk, kita rukuk, dia sujud, kita sujud, tanpa kita mengetahui apa cerita. Sembahyang itulah yang kita bawa sampai ke hari ini. Sembahyang tiru-tiru nama dia. Sembahyang tiru-tiru. Mana syarat sembahyang, mana syarat wajib sembahyang, mana rukun sembahyang. Apa benda yang membatalkan sembahyang? Tak tahu. Apa rukun qauli, apa rukun fi'li, apa syarat nak sembahyang ikut imam? Apa syarat nak sembahyang Jumaat? Tak belajar. Bagaimana yang dimaksudkan dengan menutup aurat dalam sembahyang? Tak belajar. Tapi sembahyang, macam mana nasib sembahyang kita? Jawabnya, rosaklah, tak diterima oleh Allah. Sembahyang nak, tapi belajar tak mau. Dia tak tahu, dia tak sedar ilmu tentang sembahyang tu hukumnya wajib. Kerana tanpa ilmu sembahyang, sembahyang kita takkan sah. Tanpa belajar ilmu sembahyang, sembahyang kita takkan sah. Sekalipun sembahyang tak pernah tinggal. Samalah juga ilmu tentang wuduk. Wuduk kita tak sah kalau kita tak ada ilmu tentang wuduk. Begitulah dengan mandi wajib. Mandi wajib kita tak sah kalau tak ada ilmu tentang mandi wajib. Jadi apabila ilmu tu tadi, amalan tu wajib, contohnya macam sembahyang tu wajib hukumnya, maka perkara yang nak meluluskan sembahyang tadi adalah ilmu. Tanpa ilmu ni sembahyang kita tak sah. Maka belajar ilmu tu jadi wajib juga. Sebab kalau tak belajar ilmu ni, membawa kepada sembahyang tak sah. Tak belajar ilmu ni membawa kepada akidah tak sah. Tak belajar ilmu ni membawa kepada bacaan Quran kita tak sah. Maka jenis-jenis ilmu yang macam tu hukumnya wajib belajar. Apa maksud wajib? Buat dapat pahala, kalau tak buat berdosalah. Selama mana berdosa? Selama mana dia tak belajar tu duduk dalam dosa lah. Dosa tak belajar tauhid lain, dosa tak belajar fiqh lain, dosa tak belajar tajwid lain, dosa tak belajar tasawuf lain. Banyak cah. Dosa mengumpat tu cerita lain pula. Dosa berdengki tu lain pula. Banyak dosa kita. Tu yang kita kata dia lagi jahat daripada aku lagi. Dia lagi jahat, aku baik sikit daripada dia. Yang baik, yang jahat banyaknya dia. Aku ni jahat gak tapi tak adalah macam dia. Tu kita ada masalah hati. Takabur, sombong. Tu sombong lah tu. Apa maksud sombong? Merasa diri lebih daripada orang lah. Sombong lah tu. Tu yang dikatakan walau sebesar biji sawi tu. Tu jenis-jenis macam tu rasa. Makna tak adalah kita ni tinggi diri sangat. Tapi tinggilah daripada orang lain. Ada orang lain yang ada lagi bawah kita ni. Kita ni maksiat juga tapi dia lagi banyak maksiat daripada aku lagi. Tu jenis tu. Jangan bagi ada macam tu. Jadi sembahyang, kena belajar sembahyang. Sebut dia sembahyang, tapi ilmu yang nak meluluskan sembahyang ni banyak. Dalam nak sembahyang, hati kena ikhlas. Nak ikhlas kena belajar tasawuf. Dalam sembahyang nak kena betul syarat rukunnya, nak tahu syarat rukun kena belajar fiqh. Nak sembahyang kena suci daripada hadas besar kecil, kena belajar bab mandi wajib dan sebagainya. Dan yang ketiga, memberikan zakat. Memberi zakat, mengeluarkan zakat lah bagi orang yang berkemampuan. Maka wajib pula belajar bab zakat. Zakat jenis apa? Kalau pakai mah perak lebih daripada qadar adat nak kena keluar ke tidak? Macam lah. Tu belajarlah. Sini bukan kita pekah. Nanti tanya ustaz yang ngajar pekah. Tanya ustaz yang ngajar pekah. Sampai bab zakat nanti tanya. Sebab kita nak beramal. Kepada siapa kita nak bagi zakat? Kadang kita bagi zakat, niat zakat, tapi bagi kepada orang yang bukan selayaknya menerima zakat. Maka jadi apa? Sedekah biasa je lah. Contohnya di bagi anak yatim. Bagi zakat anak yatim. Anak yatim tak boleh terima zakat. Anak yatim tak boleh terima. Atas nama anak yatim, dia tak masuk dalam asnaf.
Kecuali anak yatim yang bersifat dengan fakir miskin. Jadi kita bagi tadi atas dasar fakir miskin, bukan atas dasar anak yatim. Jahil tak pun jangan jahil tuki. Dia jahil tak pun jangan jahil tuki. Jangan ingat cat tuki je dia. Jahil kan dia jahil tuki. Makna jahil berlapis-lapis. Jahil murakkab ni bahaya tuan-tuan. Jahil ni ada dua jenis, ada jahil selapis, ada jahil dua lapis. Kita ni semua ni masuk, saya ni mudah-mudahan kita masuk dalam jahil yang pertama tadi. Mana orang yang tak reti, yang tak tahu, tak faham, tak pandai tapi belajar. Nak belajar. Dia tak tahu, dia nak belajar. Ni jahil yang mulia di sisi Allah. Allah sayang orang-orang yang jenis jahil macam ni. Allah sayang dia. Allah kasih dia. Sebab dia sedar ke diri yang dia tak tahu, tak reti, tak pandai tapi dia nak ambil tahu, nak belajar, nak betulkan amal ibadah. Ni semua. Golongan jahil ni mulia sisi Allah. Bagus. Jahil yang kedua ni jahil bertingkat-tingkat ini. Jahil murakkab. Dah diri tak pandai, tak tahu, tak reti, tak faham, tok guru ajak datang mengaji belajar, tak mau. Berasa pandai padahal cara buatnya salah. Mari belajar ni, buat semayang ni. Lama dah semayang dah. Padahal dia mendirikan semayang tadi, tak tahu berapa banyak undang-undang semayang yang dia langgar. Orang kata marilah belajar, boleh tahu syarat rukun semayang macam mana, apa yang membatalkan semayang, apa yang mengesahkan semayang, apa yang wajib dalam semayang, apa yang sunat dalam semayang. Tak payah belajar, aku lama semayang dah. Padahal cara buatnya salah. Ni jahil murakkab ni, jahil berlapis-lapis, jahil berlapis-lapis macam kek Sarawak tu, berlapis-lapis kek Sarawak. Ni jahil jenis ni bala besar tuan-tuan. Jangan bagi ada dalam diri kita, jangan bagi ada dalam diri anak bini kita, keturunan kita. Jahil murakkab, dah tak gerti, tak tahu, tak pandai, sombong, tak nak belajar. Faham ni? Ajak belajar semayang, kamu tapi tak gerti, tapi tak nak belajar, tu jahil murakkab. Na'udzubillah min zalik. Sampai bila-bila dah. Sampai bila-bila. Jahil murakkab ni hina sisi Allah. Allah benci orang jahil murakkab ni. Sombong. Orang tak nak belajar padahal dia tak tahu ni orang sombong. Takabur lah tu. Banyak bahagian takabur ni. Jadi belajarlah bab zakat. Bagi ibu tunggal, bapak tunggal. Zakat bagi bapak tunggal, bagi ibu tunggal. Mana boleh. Tengoklah bapak tunggal, ibu tunggal tadi siapa dia? Dia fakir miskin ke? Dia amil zakat ke? Dia masuk dalam golongan orang fisabilillah ke? Barulah boleh bagi atas nama tu. Ni dah main tiru-tiru. Ni kata tadi, main rasa-rasa, main dengar-dengar, main ikut-ikut. Jom kita pergi zakat tu. Ada dengar ibu tunggal tu kat ujung tu. Jom kita pergi bagi zakat. Pergi-pergi rumah ibu tunggal tadi, berselirik pulut dakap kat tangan ni. Sini yang pulut dakap, sini yang ada biskut tawa, sini yang ada buah durian. Macam orang perempuan ni biskut tawa macam-macam lah. Dah memang passion dia macam tu. Dah memang passion dia. Kita yang tak ada ni tak payah risaulah. Dalam syurga nanti Allah bagi lebih daripada itu lagi. Pakailah banyak-banyak sampai nampak mata kita kelip-kelip. Dalam syurga tu punya banyak nak pakai. Allah siapkan kan syurga ni tempat yang Allah Ta'ala nak bagi keinginan hawa nafsu kita. Orang lelaki dia suka apa kat dunia? Perempuan lah, motor pula. Ada motor pula dah. Lelaki suka perempuan pula. Lelaki suka motor ni pelik ni. Lelaki suka perempuan. Sebab tu Allah siapkan bidadari dalam syurga. Dalam syurga, nampak? Orang perempuan suka apa? Amah, perak, pinggan, sudu. Daripada sebesar-besar sudu sampai sekecil-kecil sudu dekat dinding rumah dia. Pinggan maha-maha, tak tahulah macam-macam sekarang punya jenama ni. Ribu-ribu.
dalam almari. Tetamu datang atas lapik atas surat khabar. Pinggan dah kusam, cawan dah kusam, cawan dah getak, tu untuk tetamu. Yang maha-maha duduk dalam almari. Ini nama kufur nikmat. Lepas tu beli maha ni niat apa? Apa nak beli maha? Sebab aku nak muliakan tetamu yang datang. Tetamu dia datang bawa rahmat, tak padan dengan harga ni, apa Milani ke apa nama, tak tahu, Akopal, Akorok, apa Kelorok, apa benda macam-macam nama. Boleh beli, betulkan niat kita. Supaya kita masuk dalam golongan orang yang memuliakan tetamu ni, bawa rahmat Allah. Rahmat ni murah ke? Ni bagi cawan plastik dia bagi. Pas minum tengok, berdaki. Yang mahal-mahal tu dalam mari, duk gendeng dalam mari. Supaya nanti kawan datang, memang aku ada beli baru. Tu tunjuk. Janganlah, rugilah, tak jadi ibadat. Kena mulia kan. Hidang, jadi tetamu pun rasa seron nak. Baik, belajar buat zakat lah. Nanti tanya ustaz apa nanti? Ustaz apa? Ustaz apa? Ustaz Muhammad Raub. Ustaz Muhammad Raub boleh jawab insya-Allah. Kalau dia tak boleh jawab masa tu, akan datang dia akan jawab. Sebab tok guru ni bukan dia semua tahu, dia pun jahil kan. Itu pun jahil, tak erti. Betul? Yang tahu boleh jawab, yang tak tahu rujuklah dulu mana. Tanyalah dulu. Macam tu. Tok guru pesan, kalau mu tak erti, mu jawab tak erti. Mu jangan kata mu tak erti, mu nak segan dengan orang beribu, orang beratus, orang berpuluh, mu jawab juga dalam keadaan mu tak erti. Dia pesan. Mu tak erti, mu jawab tak erti. Jangan mu nak buat-buat erti. Dah memang ini kita tak erti. Kita tak pandai. Dia pesan macam tu. Perbuatan yang macam itulah perbuatan yang mulia. Dia mengaku dia tak pandai. Dalam bab ni saya tak berapa pandai, saya tak ingat. Nanti lain kali. Apa bodoh ustaz ni? Tanya tak boleh jawab. Bodoh dia katanya ustaz. Memanglah ustaz pun bodoh tak? Bukan semua ustaz cerdik tak bodoh. Tak semua benda kita alim. Kemudian yang keempatnya, puasa di dalam bulan Ramadan. Jadi belajar buat zakat lah. Mudah-mudahan zakat kita tu betul dan diterima oleh Allah. Yang keempatnya, puasa dalam bulan Ramadan. Puasa yang macam mana yang Allah suruh dalam rukun Islam ni? Puasa yang mematuhi undang-undang dia. Puasa yang dengan makna menahan diri kita daripada lapar dan dahaga, menahan diri daripada membuat perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan menjaga diri kita daripada perkara yang membatalkan pahala puasa dan mengurangkan pahala puasa. Kena tahan. Tapi kebanyakan kita puasa hanya menahan lapar dan dahaga je, sebab takut puasa kita batal. Sampai kering-kering tekak kita, dia pergi beludah pada pagi tadi sampai ke maghrib, beludah. Dia kata batal puasa, tahan telang dia. Itulah suruh ngaji tak mau. Kekejap tui. Dah kenapa? Puasa. Tak boleh telan air dia. Tak boleh telan air dia yang macam mana. Kalau kita saja duk kumpul air dia kita sampai secawan, tahan air dia sampai cawan, dah secawan grup sekali, hilang dahaga lagi ni. Tu nama minum. Faham? Barulah batal puasa. Ni air liur yang keluar beradat tu telan aja lah. Ni dak tui sekejap tui. So belajar tak mau. Tapi nak puasa juga. Kena tahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dan yang membatalkan atau mengurangkan pahala puasa. Jadi dalam bab puasa ni bulan Ramadan yang sangat-sangat bulan Ramadan ni bulan yang sangat mulia, yang nak mendidik kita supaya jadi orang yang sangat-sangat bersih zahir dan batin, nak kembali kepada fitrah balik. Bersih, sebab asal fitrah kita ni bersih. Jadi di situlah dalam puasa ni kita nak kena berlatih tinggalkan mengumpat, tinggalkan pandang benda haram, tinggalkan dengar benda haram,
Tinggalkan sangka yang bukan-bukan, sangka jahat pada orang, pada Allah. Kena cuci semua lah. Makna jangan dedah aurat di tempat yang tak sepatutnya. Itulah bulan latihan Ramadan ni. Kita nak tahu berkah tak berkah Ramadan tu. Apa yang kita amalkan dalam Ramadan tu kita akan bawa, kita boleh istiqamah buat sampai bertemu Ramadan yang akan datang. Baru kita tahu kualiti Ramadan kita yang lalu. Ni puasa tak keluar rumah dedah aurat. Suruh buka puasa tak mau. Haram lah buka puasa, mana boleh, tak boleh makan kan puasa. Dedah aurat boleh pula. Tu tak faham lah tu. Jadi nak ibadat ni kena faham, bukan boleh main buat je. Tak rugi tak, penat kering-kering tekak kita, tahan lapar, tapi tak dapat pahala. Sebab tak ikut pantang larang undang-undang puasa tadi. Sebab kita puasa jenis main rasa-rasa, main tiru-tiru. So belajar tak mau, so belajar kata dah pandai, tapi cara buatnya salah. Belajarlah, belum terlambat lagi. Tapi jangan buat lambat-lambat. Selalu tahu, selalu sekarang juga tu selalu. Puasa. Dan yang kelimanya, haji ke Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Jadi tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat, untuk kita lebih memahami tuntutan-tuntutan yang ada termaktub dalam rukun Islam ni, belajar fiqh. Dalam fiqh dia akan ceritakan pasal ni, benda ni semua ni, zakatnya, puasanya dan sebagainya, hajinya, umrahnya, akan cerita. Sebab tu kata ulama, ilmu fiqh nak melengkapkan rukun Islam. Kalau tak belajar fiqh ni, takkan sempurna rukun Islam kita. Kena belajar. Dia akan huraikan semua tu. Baik, kemudian katanya musannif lagi, dah lewat ni, tak apa ke tuan-tuan, dah pukul 1 dah. Jam tu lah pukul 1. Lama tuan-tuan ngaji hari ni, tapi tak berasa lama lah. Tu tanda dah ada kemanisan lah tu. Berapa jam? Kelas kita pukul 10.30, 11.30, 12.30, kat pukul 1, 3 jam lebih tak berasa apa. Itu tanda dah ada kemanisan. Dah ada rasa seronok. Kalau kejap-kejap tengok jam, bila nak berhenti, tu belum lagi. Belum lagi lah, belum dapat keseronokan belajar lagi. Macam kita tengok cerita Hindustan lah. Tengok cerita Hindustan, cerita petang-petang tu dekat TV tu, apa nama cerita tu, kadang kita tengok tak pun. Tertengok, dah dia orang buka, kita tertengok lah. Pangeran apa cerita pangeran tu, tengok pangeran. Dah habis, padahal dah sejam lebih dah duduk depan tu. Sebab dia ada zauk dia ada syok dia. Bila ada syok tu yang rasa sekejap lah. Kalau tak ada rasa syok, tu yang bosan, jemu, malah berasa lama, ya Allah, bertahun rasa macam duduk dalam kuliah. Bertahun. Bila nak habis ni? Kekejap tengok jam. Lepas tu bagi isyarat, Ustaz, waktu dah habis. Tengkorak dia. Ni namanya tak ada adab dengan tu guru. Jangan jadi macam tu. Ustaz, hantar surat, masa dah habis. Allah, itulah. Nak mengaji, tapi tak tahu cara. Ikut tok guru lah. Dia nak berhenti ke, dia tak nak berhenti ke, ikut dia lah. Kena hormat lah tok guru. Ni dah kejap tengok jam, azan ni kan dah gelisah. Allahu Akbar. Duduk lepas tu kan, duduk kedai kopi tersadai 2-3 jam tak apa. Tadi dalam kuliah 45 minit gelisah, panas punggung tak. Sebab apa? Lepas ni kan nak duduk lepak kedai kopi. Duduk kedai kopi 2 jam lebih. TO je. Rugi orang meniaga. Kemudian katanya musannif, bermula iman itu habis dah. Yang kelima, haji ke Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Apa yang dimaksudkan dengan orang yang berkuasa nak pergi haji ni? Dalam fiqh sanalah cerita panjang lebar. Bermula iman itu habis dah. Cerita pasal Islam habis dah. Bermula iman itu
membenar hati. Apa makna membenar hati? Membenarkan oleh hati. Hati kita mengiyakan, hati kita menyungguhkan, hati kita bersetuju, menyetujui, hati kita setuju dengan sesuatu perkara itu. Itu nama iman. Terima hati, setuju hati, percaya hati. Lawannya menolak hati. Hati tolak. Hati tolak, hati tak setuju, hati tak suka. Itu nama tak beriman. Membenar oleh hati, mana hati yang terima. Walaupun berat, walaupun pahit, walaupun susah, walaupun tak sepakat dengan kehendak nafsu dia, hatinya terima. Sebab apa dia terima? Sebab dia tahu benda tu datang daripada Tuhannya sendiri, yang dia sendiri yakin percaya Tuhan dia maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha mengetahui segala-gala apa yang menguntungkan hamba, apa yang merugikan hamba. Dia yakin. Bila dia yakin dengan Tuhan dia sampai macam tu, dengan sebab itulah memberi kesan, membangkitkan perasaan dalam diri dia, semata-mata terima sahaja apa yang datang daripada Allah. Hatinya setuju je. Sekalipun dia tak buat, tapi hatinya setuju. Sembahyang, dia tahu payah, nak kena berhenti, nak kena korbankan masa dan sebagainya, susah, tapi hatinya setuju dengan sembahyang. Dia setuju dengan hukum sembahyang tu. Allah suruh sembahyang 1 hari 5 waktu, sembahyang fardu. Dia setuju dengan hukum tu. Faham tak setuju ni? Terima. Terima. Bukan mengetahui belum tentu setuju. Faham tak faham ni? Jawab dah sikit, orang tanya. Tanya dia macam cakap seseorang. Tidur ke apa? Jangan main-main. Tidur ni ada macam-macam jenis tidur. Ada orang mata celik tapi tidur. Baik. Terima hati, bukan tahu. Mengetahui ni siapa-siapa pun mengetahui. Terima tak hati kita dengan apa yang kita dah tahu tadi? Kita dah tahu sembahyang ni wajib, kita dah tahu puasa tu wajib, kita dah tahu tak, orang Islam tak boleh minum arak, tak boleh berzina, tak boleh dedah aurat. Kita dah tahu. Hati kita terima ke tak? Terima ke tak undang-undang tu? Kalau terima tu namanya berimanlah tu. Kalau hatinya tak terima, hatinya tak setuju dengan undang-undang Allah Ta'ala yang suruh macam tu, tu namanya tak beriman. Faham? Contoh macam puasa. Tak boleh makan, tak boleh minum dah. Dia kata tak setuju dengan undang-undang ni. Kenapa nak kena macam ni? Dia tak setuju, hati dia tolak. Tu namanya tak beriman lah. Tak beriman dengan satu benda je, bermakna dia tak beriman dengan Allah. Bukan kata aku satu je aku tak terima, yang lain aku terima, satu ni je. Tak boleh. Dalam bab iman, kata 10 tolak 1 ke, 50 tolak 1 ke, 1000 tolak 1 ke, dia jadi kosong jawapan dia. Faham tak tu? Dalam rukun iman kan banyak benda yang kita kena yakin. Betul? Dalam banyak ni satu je kita tolak, jawabnya kosong, tak beriman dah. Bukan kata aku beriman lagi sebab yang lain aku terima, aku percaya, yang ni je. Dah. Dalam iman bukan macam tu. Kemudian katanya musannif macam orang perempuan, dalam bab lain semua terima, tapi yang aku tak setuju ni poligam, ini aku tak setuju. Tak sepatutnya Tuhan buat undang-undang macam ni, tak adil undang-undang. Maka rosaklah akidah dia. Kalau tak suka, nafsu tak suka tu normal. Nafsu tak suka tu dah memang kebiasaan kita manusia. Kalau kita lelaki dimalukan, kita suka? Kita lelaki dimalukan, suka kita? Mana boleh, kita pun tak mau. Makna tu nafsu tak suka tu normal, tu kebiasaan, dah memang tabiat kita. Jangan sampai hati menolak hukum tu. Faham ni? Faham, ada harapan tu. Dah gurau tuan-tuan, gurau. Tak, betul benda ni penting.
Kadang-kadang dengan sebab nafsu tadi sampai ditolak hukum Allah. Ni bahaya. Ni bahaya. Semayang samalah macam semayang. Asalkan benda taat ni, benda yang Allah suruh ni, semua nafsu tak suka, memang kebiasaan normal lah macam tu. Jangan sampai tak beriman sudah, dia tak semayang sebab nafsu dia tak suka semayang, nafsu tak suka mengaji. Tapi jangan sampai hatinya menidakkan hukum tu. Faham kalau faham alhamdulillah lah. Sebab kita takut benda ni. Kita kadang dipengaruhi oleh emosi. Syaitan nafsu ada. Kan nafsu syaitan ni, saya dah bagi tahu hari tu, dia tak akan angkat bendera putih. Nak berhenti daripada menghasut kita supaya kita jadi syirik dengan Allah, rosak akidah. Dia tak akan berhenti, dia akan masuk ke mana-mana. Maka dah memang tabiat kita begitu, kemudian dipengaruhi pula oleh nafsu dan syaitan tadi. Sampai satu peringkat dia kata aku tak suka dengan hukum yang Tuhan buat ni. Tu rosak akidah dah tu. Jangan sampai peringkat situ. Kalau sangat tak suka, tak setuju dengan sebab nafsu, itu biasa, itu tak merosakkan akidah. Kalau setuju, berat kita orang lelaki-lelaki. Kena paksa dah pula nanti kerang. Abang kahwin bang, abang tak kahwin dia tumbuk muka bang. Berat kita. Muju dia. Itu contoh tuan-tuan. Contoh nak bagi hilang ngantuk kita. Maksudnya kalau kita tak nak buat sebab nafsu tak suka, itu kebiasaan. Dosa-dosa lah tak buat tu. Tapi jangan sampai hati tak setuju dengan apa yang Allah kata ni tak betul ni, yang Allah buat ni tak sepatutnya begini, Allah buat macam ni pembagian harta orang lelaki dapat lebih, orang perempuan dapat sikit, ni tak adil ni hukum ni. Rosak akidah dia. Jangan sampai rosak akidah. Kemudian katanya musannif lagi, membenarkan oleh hati akan Nabi SAW pada tiap-tiap suatu yang mendatang ia Rasul ataupun Nabi, dengan dia daripada barang yang maklum daripada agama dengan darurah. Maksudnya begini, urusan agama ni kan banyak, amal ibadah dalam agama ni kan macam-macam. Ada yang kita tahu dengan mudah, dengan tak belajar pun kita tahu benda ni urusan agama. Maka jenis-jenis amal ibadah ataupun perkara-perkara yang diketahui dengan mudah ni, dia setuju, dia terima benda tu. Dia setuju benda tu. Dia tak menolak, dia tak menidakkan, dalam hatinya tak menolak, tak menidakkan. Itu yang dimaksudkan tiap-tiap yang mendatang ia dengan dia daripada barang yang maklum daripada agama. Maklum tu mana yang diketahui daripada agama dengan darurah, makna dengan mudah. Tak payah belajar lama-lama pun, tak belajar pun tahu benda tu Allah suruh, tahu benda tu Allah larang. Tu maksud yang diketahui dengan darurah. Dan dikendaki dengan membenar itu. Tadi kat atas tu kan dia cakap iman tu membenar oleh hati. Betul? Kat atas tadi tu. Sekarang dia nak terangkan apa maksud membenar hati tu, macam mana membenar hati. Dan dikendaki dengan kata membenar oleh hati tadi, iaitu mengikut hati. Hatinya turut, hati terimalah, mudah bahasa kita. Hatinya setuju je. Sebab dia yakin Allah kan maha mengetahui. Takkan Allah suruh benda yang Allah tak tahu. Betul? Takkan Allah suruh benda yang Allah tak tahu. Takkan Allah suruh benda yang keji. Betul? Ada tak Allah suruh benda keji? Tak ada. Maha suci Allah. Allah tak perintahkan benda yang keji. Bahkan benda keji ni Allah larang, Allah suruh. Tiap-tiap benda yang Allah suruh tak ada keji langsung. Yang keji ni pada pandangan nafsu kita yang tak suka dengan taat pada Allah tu. Pandangan nafsu kita kata benda ni tak elok, benda ni keji, benda padahal tak keji pun. Allah tak suruh benda keji. Apa yang Allah perintah suruh buat tu semua elok. Cuma pandangan nafsu kita keji, tak elok. Tu nafsu, buruk nafsu. Nafsu memang buruk, nafsu memang jahat. Nafsu memang sentiasa tak setuju dengan perintah Allah, apa saja nafsu tak suka. Mengikut hati, makna hati itu turut dan menerimanya. Hatinya terima, hatinya setuju, hatinya redha akan barang yang tersebut itu. Makna
Barang yang tersebut tu maknanya urusan agama yang diketahui dengan darurah tadi. Hatinya setuju. Semayang, hatinya setuju dengan semayang. Hatinya redha. Terima hatinya. Sikit pun tak menidakkan, sikit pun tak tidak menolaknya, sikit pun tak ada rasa tak setuju dengan semayang, sikit pun hatinya tak ada rasa tak senang dengan semayang. Terima hatinya. Tiada semata-mata mengetahui benar Nabi SAW. Bukan semata-mata tahu, bukan semata-mata tahu, bukan semata-mata mengetahui maksudnya. Kalau semata-mata mengetahui serta ketiadaan mengikut dan menerima yakni oleh hatinya, maka tiada dihukumkan dengan iman. Nampak tak ada? Sekadar tahu tak? Tahu. Faham tak? Faham. Kalau ambil peksa lulus. Sebab reti, tahu, faham, pandai. Hati terima tak semua yang tahu, semua yang faham tadi? Oh, terima jugalah tapi tak semua. Ni saya maknanya ada benda ni, ada 10 benda ni, perkara dalam rukun iman ni. Tahu tak 10 ni? Tahu. Faham tak? Faham. Reti tak? Reti. Lepas tu nak tanya lagi, hati kita macam mana dengan 10 perkara ni tadi? Setuju ke menolak, mempertikaikan? Dia kata hati setuju semua. Beriman. Awak saya setuju kecuali ada kecuali. Bab-bab yang ni tak berapa nak terima, hati saya tak berapa nak setuju. Macam tak relevan aja. Macam tak relevan je dia cakap. Padahal benda tu daripada Tuhan. Oh, maknanya Tuhan ni ada suruh benda tak relevan juga. Pada dia lah tu, akidah dia lah tu. Tu menunjukkan akidah dia dah rosak. Tuhan dia katanya tak relevan. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau terlajak pandai ni pun bahaya juga tuan-tuan. Sampai tak sedar ke diri siapa. Jangan bijak ilmu dunia sahaja, tak kenal Tuhan, bahaya. Jadi jangan kalau dia kata setuju tapi tak semua, ada benda-benda yang hati saya tak boleh nak terima, hati saya tak suka dengan benda ni, dengan hukum ni, maka tak berimanlah dia. Harap faham tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan faham tu kita boleh baiki. Kalau andai kata sebelum ni ada macam tu, taubat dengan Allah sungguh-sungguh. Taubat dengan Allah sungguh-sungguh. Allah Maha pengampun. Tu tanda Allah ambil kita belajar akidah ni sebab Allah nak betulkan akidah kita lah. Tanda Allah sayang lah tu. Tanda Allah Ta'ala tak nak kita ni mati dalam keadaan akidah kita yang dulu tu. Yang percaya ikut suka, percaya ikut rasa. Sebab itulah Allah pilih kita ni belajar sebab Allah sayang lah kan. Tu tanda Allah sayang. Allah panggil kita belajar. Allah nak betulkan kita sebagai persiapan nak balik, nak berjumpa dengan dia. Supaya selamat kita balik. Kalau kita balik dalam keadaan kita dulu, Allahu Akbar, tak tahulah. Jadi syukur sangat-sangat. Tak terlambat lagi tuan-tuan. Allah Maha Pengasih Penyayang. Bersama mana dosa kita, selama mana sebelum ni kita lupa, kita leka, kita lalai. Tapi syaratnya waktu nak taubat tu kena ngaku sungguh-sungguh dengan Allah. Ngaku sungguh-sungguh dengan Allah. Ngaku bersalah sungguh-sungguh dengan Allah. Hinakan diri sungguh-sungguh dengan Allah. Pasti Allah ampunkan dosa kita. Ngaku, ya Allah, dulu aku leka dengan belajar agama. Aku ngaku ni salah aku, ya Allah. Aku janji tak buat dah. Aku nak mula belajar dah. Nak fahamkan agama betul-betul, nak beramal sebagai persiapan aku nak balik, ya Allah. Panjangkan umur aku, bagikan kesempatan, bagikan kesihatan. Banyak lagi benda yang aku nak belajar, yang aku nak baiki. Minta macam tu. Allah suka. Allah redha. Allah redha. Tak terlambat tuan-tuan, belum terlambat. Yang terlambat yang dah kena tanam tu. Yang dah kena tanam tu terlambat. Kita ni belum terlambat lagi. Maka jangan sia-siakan saki baki umur kita. Tak semua orang yang macam kita bernasib baik. Betul? Kita bernasib baik sangat-sangat. Allah sayang kita. Kalau tak, Allah tak pedulikan kita. Biar kita duduk dalam kejahilan selama-lama. Na'udzubillah. Itu tanda Allah sayang. Kena syukur sangat-sangat. Allah tak bagi kita kata banyak pun tak apalah. Apa yang Allah bagi pada kita sekarang ni, tak ada nilai. Tak ternilai, bukan tak ada nilai, tak ternilai. Nak banding dengan harta benda yang kita ada selama ni, 10,000 ke, juta ke, tak boleh banding dengan nikmat yang Allah sedang bagi pada tuan-tuan sekarang ni.
iaitu nikmat menuntut ilmu ni. Oh, tanda Allah nak bagi kita syurga insya-Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Pun masalah juga kita tu. Payah nak mengaminkan benda yang ya Allah, jadikan aku jutawan. Amin. Penuh dewan. Amin. Sebab dengar jutawan tadi. Ya Allah, jadikan aku orang yang soleh. Amin. Amin. Sebab apa? Soleh. Apa barang soleh? Ya Allah, jadikanlah aku yang bertakwa. Amin. Takwa apa takwa? Bukan boleh beli kereta, tanah dengan takwa. Jadi tak payahlah nak amin sangat. Tu menunjukkan apa tu? Kita tak tahu mana benda yang lebih berni. Ubah, tukar tuan-tuan, tukar. Tukar. Sebab kata redha, iman, soleh, takwa ni tak ternilai tuan-tuan dengan harta benda, pangkat jawatan yang tuan-tuan ada tu. Lebih mahal, lebih jauh lagi pangkat darjatnya di sisi Allah, menyebabkan kita nanti senang selama-lamanya di hari kiamat. Orang yang ada ketakwaan dalam diri ni, maknanya Allah nak bagi segala jenis kebaikan dunia dan akhirat pada dia. Ni dengan adanya takwa ni, makna mahal sangat-sangat. Kita ada 10 juta, boleh beli tak takwa ni? Tak boleh beli. Nak pergi klinik takwa boleh jadi boleh. Nak beli sifat takwa tak boleh dengan 10 juta. Sebab tu bila dengar kalau tutup guru doa, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bertakwa. Amin ya Allah. Lebih daripada yang jutaan ni. Jadikan kami, luaskan harta kami. Amin. Semangat. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh. Amin. Jadikan anak kami orang yang kaya raya. Amin. Tu. Tu. Hati kita tu. Makna kita nampak benda ni, yang jenis dunia ni lebih baik, lebih mulia, lebih hebat. Makna kita nak sangat. Tu yang semangat amin tu. Ya Allah, jadikan aku orang yang soleh, jadikan kami orang yang soleh, bertakwa, beramal dengan ilmu. Amin. Amin. Tak semangat. Macam seolah-olah benda ni tak ada nilai. Jangan tuan-tuan, jangan. Allah tahu di mana kita letakkan ilmu dan amal dalam hati kita. Allah tahu. Nak bandingkan dengan pangkat, jawatan, harta benda yang ada dalam dunia ni, mana kita letakkan dalam tingkatan hati kita? Nak bandingkan dengan benda-benda yang dibangsakan kepada agama akhirat, ilmu, mana kita letakkan? Allah tahu tuan-tuan, Allah tahu. Itu tak boleh sorok. Ya'lamu ma fi sudur. Dia tahu barang yang ada dalam hati kita. Macam mana Allah Ta'ala nak bagi kita kemuliaan dalam agama, sedangkan dalam hati kita merendahkan agama? Macam mana Allah Ta'ala nak bagi kita kemuliaan akhirat, sedangkan dalam hati kita merendah-rendahkan akhir? Bab tu kena ubah. Kalau sebelum ni bab-bab akhirat, bab agama ni duduk pada tingkat yang bawah, angkat dia letak tempat yang paling tinggi dalam hati kita. Mudah-mudahan kita mati dalam hal keadaan hati kita demikian. Amin. Tak betul, okeylah tu. Dah ada perubahan sikit dah. Alhamdulillah. Macam tu tuan-tuan. Semua nak kena semua nak kena belajar. Betul, Allah tahu kan. Sebab tu kadang-kadang Allah tak lorong kita kepada kebaikan. Allah tak lorong kita kepada kebaikan. Contohnya Allah Ta'ala tak lorong kita nak jadi orang yang pemaaf. Sebab apa? Dalam hati kita tak nak benda tu. Dalam hati kita tak pernah cita-cita, ya Allah, aku nak sangat jadi orang yang pemaaf. Tak ada, dalam hati kita tak ada. Sebab tu Allah tak lorong kita situ. Allah tak lorong kita ke situ. Sebab Allah tahu kita tak nak benda tu. Tak ada keinginan. Sebab tu Allah tak lorong kita nak jadi orang yang baik. Sebab dalam hati kita tak ada keinginan nak jadi orang yang baik sisi Allah. Tak ada dalam hati kita, ya Allah, orang tu baik sangatlah hatinya, pemaaflah, penyabarlah, aku nak sangat jadi macam tu, ya Allah. Tak ada, benda tu tak ada dalam hati kita. Allah tahu tak ada? Tahu. Bila Allah tahu, Allah tak lorongkan kita situ. Tapi kalau ada, nakkan kehebatan, kemuliaan akhirat sisi Allah, bila ada kehendak tu dalam hati kita, insya-Allah beserta dengan usaha Allah akan dorong kita. Allah akan tolong kita ke situ. Kemudian pukul berapa dah? Dah terlebih waktu dah ni. Ni kelas tambahan pula ni sekarang. Kelas tambahan. Maka tiada dihukumkan. Itu semua benda bersangkut paut dengan iman tu tuan-tuan.
Bukan cerita kosong tak. Kadang kita tak perasan benda ni lah dalam hati kita hari-hari. Kita tak perasan, kita terlepas pandang. Yang kita fikir kemuliaan dunia, kemuliaan di sisi pandangan makhluk. Tapi kita tak teringat benda tu. Itulah untungnya majlis ilmu ni tempat kita nak mengingat akhirat. Kalau selain daripada majlis ilmu, minta ampun maaf lah tuan-tuan. Kalau kita jumpa kawan-kawan duk lepak sembang-sembang, tak adanya cerita benda ni. Kalau tiba-tiba duk lepak mengopi, kawan-kawan kita pun cerita benda-benda yang macam tadi. Oh, hebat dah kawan kita tu. Ni tak, mana ada sentuh benda-benda macam ni. Inilah tempat nak cerita pun. Maka tiada dihukumkan dengan iman pada kebanyakan daripada segala kafir yang mengetahui mereka itu bahawasanya, ni contoh dia nak bagi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan rasul yang sebenar. Orang kafir tahu tak dia utusan Allah? Tahu, tapi mereka tak terima. Macam orang Yahudi dia tahu dah pasal Nabi Muhammad SAW daripada datuk nenek moyang dia, dalam kitab dia pun dah sebut pasal Nabi Muhammad SAW. Dia tahu, dia reti, dia kenal, dia faham. Bahkan disebutkan mereka tu kenal Muhammad tu lebih daripada anak bini dia, keturunan dia sendiri. Tiba-tiba bila sampai saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, diutuskan oleh Allah menjadi pesuruh Allah, dia menolak, dia tak terima. Nampak? Ni contoh menolak benda yang dia dah tak. Samalah macam kita. Kalau sekadar tahu dalam Quran ni ada hukum hakam yang maha sempurna daripada Allah, sekadar tahu, sekadar faham, tapi hati tak setuju, 2 kali 5 dengan tadi tu sama je. Dia masuk dalam golongan orang yang hanya mengetahui tapi hatinya menolak. Hukumnya na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah, minta Allah jauhkan. Dan Rasul yang sebenar kerana ketiadaan mengikut hati mereka itu. Sebab apa jadi kafir? Sebab hatinya tak nak ikut, hatinya kufur, hatinya ingkar, tak setuju, tak terima yang Muhammad tu Rasul. Dan ketiadaan menerimanya akan demikian itu. Dia tak terima yang demikian itu, makna cerita pasal Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang terakhir tadi, dia tak terima benda tu. Padahal dia dah tahu lama dah. Dia dah tahu lama dah. Dan segala rukun iman itu 6 perkara. Rukun iman ada 6 perkara. Pertama, beriman. Dah faham dah tadi, beriman ni makna percaya hati, setuju hati, terima hati. Tu. Pertama, beriman maksudnya hatinya terima, hatinya setuju, artinya percaya dengan Allah Ta'ala. Hatinya setuju yang Allah ni sahaja sebagai itu, Tuhan tak ada yang lain, tak ada yang lain. Hatinya terima, hatinya percaya, hatinya setuju, Allah sahaja Tuhan, tak ada yang lain. Hatinya terima, yakin, setuju. Kemudian, jadi nak beriman percaya pada Allah ni, percaya dengan makna yakin, bukan percaya dengan makna zon, waham ataupun syak pada Allah. Yang kedua, beriman dengan malaikat pun serupalah, hatinya terima, percaya, setuju. Cerita tentang malaikat ni dia dah dengar dah, cerita daripada Quran, daripada hadis, cerita pasal malaikat ni, maka hatinya juga setuju, hatinya terima, percaya adanya makhluk Allah yang namanya malaikat ni, hatinya terima benda tu, maka berimanlah dia dengan malaikat. Dan beriman dengan segala kitabnya Allah, makna kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul yang sebelum, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, suhuf-suhuf yang Allah Ta'ala turunkan kepada para rasul. Dia terima, hatinya percaya, hatinya setuju bahawasanya ada kitab-kitab yang tertentu yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya yang tertentu. Bukan sekadar itu, bahkan hatinya juga setuju segala isi kandung cerita, berita, suruhan, larangan dan berita-berita yang dikhabarkan dalam hadis, dalam Quran tadi, sama ada benda tu terjangkau di ilmu kita ataupun tak terjangkau di ilmu kita, hatinya setuju segala-gala tanpa mempertikaikan. Itu maksud beriman dengan kita. Bukan semata-mata percaya Quran tu daripada Allah, percaya, setuju, percaya. Tapi dalam Quran tadi ada tempat yang hatinya setuju, ada tempat yang hatinya menolak. Ni maknanya dia tak beriman dengan kitab Allah. Dia tak beriman dengan kitab Allah. Kalau jenis macam ni, orang jenis macam ni, dia tak beriman dengan kitab Allah. Bila tak beriman dengan kitab, bermaksud dia tak beriman dengan Rasul yang membawa kitab tadi. Bila dah tak beriman dengan Rasul, makna dia tak beriman dengan Allah Ta'ala. Dia kait mengait tu tuan-tuan.
Dia berkait. Bila tak percaya benda dalam Quran, makna dia tak percaya yang tukang bawa tadi. Dia tak percaya yang tukang bawa tadi, yang tolong sampaikan, iaitu roh. Bila dia tak percaya Rasul, bila dia meragui Rasul, hakikatnya dia meragui Allah yang mengutuskan Rasul tu sendiri. Rosak tak akidah? Rosak akidah. Tu dia punya sifir dia macam tu. Sifir dia macam tu. Aku tak percaya kepada kitab je, tapi Rasul aku percaya. Mana boleh. Aku tak percaya benda yang dalam Quran ni aja, tapi Rasul aku percaya. Mana pula yang dalam Quran tu kan datang daripada Rasul. Rasul tu kan bawa, Rasul tu kan sampai. Kemudian yang keempat, beriman dengan segala Rasulnya pun samalah juga. Bukan semata-mata hatinya percaya, setuju, terima yang mana Allah Ta'ala ada mengutuskan, membangkitkan para Rasul alaihi wassalatu wassalam yang membawakan syariat, disebarkan kepada hamba. Bukan semata-mata percaya adanya Rasul, bahkan percaya, terima, setuju apa yang dibawa datang oleh Rasul. Suruh ini, suruh tu, larang ini, larang tu, setuju. Bukan sekadar buat maulid, sambut maulid, baguslah, tapi dalam masa yang sama meraihkan kegembiraan, melahirkan rasa kegembiraan dengan Allah Ta'ala membangkitkan utusan Allah yang membawa kita daripada zaman kegelapan kepada zaman, kepada alam yang penuh terang benderang cahaya keimanan, keislaman. Tapi dalam masa yang sama tak terima segala yang dibawa datang oleh Rasul. Maulid buat, maulid sambut, tapi tak sambut semua hukum yang dibawa oleh Rasul. Jangan macam tu. Buat maulid bagus, majlis maulid, majlis selawat bagus, tapi yang dalam ni pun kena padankan. Jangan yang dalam ni pun ada benda yang Rasul bawa kita tak setuju pula dah. Tak kena tu. Tak kena. Kan sama jadi macam Abu Jahal pula nanti kau. Seronok dengan Rasul, tapi yang Rasul bawa tak seronok. Yang Rasul bawa tak seronok dengan lahir je. Yang Rasul bawa, syariat yang Rasul bawa tak seronok. Mana boleh. Tu maksudnya tak beriman dengan Rasul lah tu. Yang kelima, beriman dengan hari yang kesudahan. Beriman makna percaya hatinya, setuju hatinya, yakin hatinya dengan hari kesudahan, yakni hari kiamat. Makna dia terima, dia percaya, setuju. Berita hari kiamat ni pun Rasul lah yang sampaikan, yang ceritakan pada kita. Maka kita yakin, percaya, sebab akidah kita pada Rasul yang mana Rasul tu benar, tak bohong, tak dusta. Jadi Rasul cerita pasal kiamat ni makna memang benar-benar berlaku, memang benar-benar terjadi, sekalipun tak boleh dilihat dengan mata kasar kita. Alam barzah lah, sakaratul maut lah, dosa pahala lah, tu semua benda gaib lah tu. Ada di syurga lah, ada neraka lah, mizan lah, sirat lah, mahsyar lah, hasyar lah, macam-macam, nasyar lah, macam-macam lagi ada. Makna kita beriman, percaya, setuju. Jadi dengan keimanan ni, yang keenam, beriman dengan qada, beriman dengan qadarnya Allah, baiknya qadar, dan beriman dengan jahatnya qadar. Apa maksud? Artinya bahawa sekalian perkara, sama ada perkara tu elok pada pandangan nafsu kita, seperti taat ataupun keji, seperti maksiat, hasil ia dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah, tuan-tuan. Mana hati kita yakin, terima, percaya sama ada benda baik ataupun benda maksiat yang terjadi, yang berlaku dalam hidup kita, dalam diri kita, anak bini kita, masyarakat kita, dalam dunia ni atau di mana-mana sahaja, itu semua adalah kehendak Allah, dan Allah yang menjadikan benda itu. Allah yang menjadikan baik dan buruk. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Maknanya pegangan dalam hati demikian, tapi adab cakapnya lain. Kan tuan-tuan biasa tak dengar kalau orang ceramah ke, dia nak penutup tu sebab lepas penutup sekarang ada jamuan makan dan sebagainya, dia pun penutup, yang baik daripada Allah, yang jahat daripada diri saya sendiri. Apa maksud? Itu namanya merendahkan diri dengan Allah, ta'adduban, beradab dengan beradab dengan Allah dengan kata-kata tadi. Adapun i'tiqad dalam hati macam tu ke? Dalam hati adakah ada beriktikad yang baik ni Allah yang buat, yang jahat ni aku yang jadikan sendiri? Kalau begitu
Kalau begitu jadilah dia orang yang berfahaman Mu'tazilah nanti kakak. Jangan dalam hati ni buruk baik Allah lah yang tentukan, Allah lah yang tetapkan, Allah lah yang jadikan, Allah lah yang aturkan. Adapun dari sudut percakapan kita wajib beradab dengan Allah. Makna jangan dibangsakan yang keji-keji, yang buruk-buruk pada Allah. Sebagai contoh, kita nak cakap, tu tengok tu orang tu duk minum arak tu, itu semua kehendak Allah lah tu. Betul tak dia cakap? Betul tak dia cakap? Fikir jap nak minum. Tak maaf saya minum tuan-tuan, tengok je lah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sedap air, masya-Allah. Ni belum prehoren lagi. Wai suam baru. Apa soalan tadi? Tu tengok tu orang tu duk minum arak tu, duk dedah aurat tu kehendak Tuhan Allah lah yang buat no. Betul tak dia cakap macam tu? Betul tak dia cakap? Jawab lah. Betul dia cakap tu, tapi hukumnya haram. Cakap macam tu hukumnya haram. Orang panggil jahat adab dengan Allah. Dah kalau bukan Allah yang kehendak, kalau bukan Allah yang jadikan, siapa? Nampak? Ada ke benda lain, ada ke selain Allah yang boleh memberi bekas baik ataupun buruk? Jawabnya tidak. Sebab tu tadi saya cakap apa yang dikata tadi betul, cuma hukumnya haram cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Tu tengok khinzir tu. Tu Allah buat tu. Saja-saja nak sembang macam tu. Haram hukum. Hanya dibenarkan di tempat belajar dengan tujuan nak belajar. Tak apa. Adapun saja-saja nak sembang-sembang, haram hukumnya, tak boleh. Ni akidah kita ahli sunnah wal jamaah, buruk baik semuanya dengan kehendak dan dijadikan oleh Allah. Sebab apa? Iktikad kita Allah ni tidak ada sesuatu selain Allah yang boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan. Allah aja, yang lain tak ada. Kalau dia beriktikad ada yang lain boleh memberi keburukan, maknanya dia dah mensyirikkan Allah. Nampak tak tu? Jadi dari segi cakap lain, akidah lain. Samalah, lama tak nampak pak cik, dah 2-3 kali kuliah dah tak datang, lama dah tak nampak. Sekarang dia kata alhamdulillah sihat dah, makan ubat. Cakapnya, bukan akidahnya. Bukan akidahnya yang menyihatkan tu, ubat, cakapnya. Yang dicakap tadi tu tilik kepada hukum asbab, hukum adat. Ni sihat ni sebab makan ubat. Tapi i'tikad, pegangan kepercayaan dalam hati, Allah yang menyembuhkan, bukan ubat tu. Makna betul lah tu. Tapi kalau dia cakap serta i'tikad macam tu, barulah rosak akidah dia. Ni tak rosak akidah, sebab dia cakap je bukan akidah begitu, bukan dia i'tikad ubat tu ada kuasa memberi sihat pada dia. Dia cakap tadi pada adat, makan ubat tu sihat tu alhamdulillah. Jadi luar lain, dalam lain. Beriman dengan qadanya, makna hati kita setuju dengan ketentuan Allah. Qada ni aturan daripada Allah, kehendak. Apa yang Allah kehendak tu namanya qada. Qada. Sama ada baik ke buruk ke, macam ni kita mengaji ni. Allah dah tetapkan dah, Allah dah tentukan dah, mengaji, semayang, beriman, itu qada, ketetapan. Qadar apa? Qadar ni makna bila Allah jadikan benda tu. Tu qada dan qadar. Qada, contoh Allah tetapkan seorang ni meninggal dunia pada petang karang, pukul 5 petang contohnya. Itu orang panggil ketetapan, keputusan yang datang daripada Allah sedia kala lagi. Buat masa sekarang ni pukul 12 ni belum dijadikan lagi oleh Allah. Mana Allah belum buat lagi benda tu, faham tak? Tapi Allah dah tentukan ke belum? Allah dah tentukan yang seorang ni akan mati pukul 5 sekarang. Bila Allah tentukan tu? Sedia kala lagi, dah ada dalam kehendak Allah demikian. Cuma buat masa sekarang Allah belum jadikan kematian tu lagi. Belum lagi. Bila Allah jadikan, bila sampai pukul 5 petang sekarang, tempat sekian, waktu sekian, keadaan sekian, semua tu dah ada ditakluk oleh Allah no. Maka
dimatikan dia oleh Allah. Bila Allah perlakukan, bila Allah jadikan kematian pada orang tadi itu, itulah namanya qadar dia. Makna Allah dah buat dah. Itu nampak tak beza qada-qada? Qada ni ketetapan, sedia kala lagi. Qadar ni ada masa-masa tertentu lah. Makna bila Allah Ta'ala dah qada kan pasti jadilah, lambat cepat je. Lambat cepat pasti jadi. Maka sama ada baik ataupun buruk. Sama ada baik ataupun buruk. Maka qada ni juga menjadi ujian keimanan. Adakah kita terima, percaya, setuju dengan qadar Allah segala-galanya atas diri kita ataupun apa yang berlaku pada dunia ni? Adakah hati kita setuju dengan qadar Allah? Setuju. Nama beriman lah. Jadi hati setuju. Dan tu yang bala-bala tu pun setuju juga. Setuju. Dengan bawa kita, bawa motor, tayar pancit. Bala tak orang panggil? Bala tak? Bala ni setiap sesuatu yang menyusahkan hati kita. Setiap benda yang menyusahkan hati kita tu bala lah, mana ujian. Ujian. Maka di situ nak uji yang kita kata tadi beriman dengan qada tadi. Setuju tak tayar kita duk pancit tiba-tiba dah lah, kita banyak hal ni, ada kecemasan pula, nak kena cepat pula, tayar pancit pula. Adakah benda tu berlaku bukan dengan ketentuan Allah? Jawabnya dengan ketentuan Allah. Dah kalau bukan Allah, siapa lagi? Sebab tu saya kata tuan-tuan, akidah ni nak pakai sentiasa, bukan waktu nak mati je. Sentiasa kita ni kena jaga akidah dan pegangan dan kepercayaan kita, bukan waktu nak mati je, bukan waktu dalam semayang je, sentiasa. Bila berlaku benda macam tu, macam mana akidah kita? Nampak tak? Jadi kita yakin, kita percaya benda ni takkan berlaku kecuali Allah lah yang dah tetapkan. Sedia kala lagi Allah dah tetapkan, makna pada hari ni, tempat ni, waktu ni, keadaan macam ni, tayar motor, tayar kereta aku pancit. Tentu ada hikmah dia. Dah macam mana, apa rahsia seseorang tu boleh reda dengan perkara bala yang datang pada diri dia? Di antaranya adalah mengetahui apakah hikmah tu. Bila dia tahu hikmah dia, baru datang seronok dalam hati. Reda ni makna seronok lah. Contohnya kita lalu kat jambatan tu, sebelum naik jambatan tayar kita pancit dah. Kita pun berhenti. Maka dalam keadaan kita tak sedar tadi, kita pun ngomel-ngomel lah, gini gitu, apalah gini, marah merungut lah, apalah. Sebab hati kita tak molek, dia jadi macam tu lah. Nak sampai kepada Allah tu lambat. Tiba-tiba kita tengok ada orang datang daripada pihak jabatan tu datang. Dia kata, nasib baiklah kau punya tayar ni bocor, kau berhenti kat sini. Tu berapa banyak dah, 2-3 biji kereta dah jatuh bawah tu. Jambatan tu runtuh rupanya. Nampak tak? Rupa Allah nak selamatkan kita daripada musibah yang lebih Andai kata tak berlaku pancit tayar kita, dah tentu kita di antara orang yang terjun dalam tu, betul? Bila dah tahu hikmah tadi, lapang tak dada? Seronok tak? Seronok, makna Allah selamatkan nyawa. Tapi kita dah lambat. Kita dah marah-marah dulu, dah bersangka jahat dulu dengan Allah, baru mujurlah ya Allah. Baru lambat. Sebab hati kita ada banyak masalah. Sebab tu nak sampai kepada Tuhan tu jadi lambat. Tu contoh saya nak bagi tahu macam mana, apa rahsia seorang tu boleh reda dengan qada. Sebab di antara cara dia, sebab dia tahu hikmah ni tak semua benda. Tapi kan di tempat lain dah dibagi tahu wajib bersangka baik dengan Allah. Wajib bersangka baik dengan Allah. Adalah kebaikan yang Allah nak bagi pada kita yang disorokkan daripada ilmu pengetahuan kita, kerana Allah nak menguji sejauh mana tahap kepercayaan dan keyakinan kita terhadap qada dan qadar Allah Ta'ala tadi. Maka ada orang yang berjaya, ada orang yang tak berjaya. Kita tengok para Nabi, para Rasul, orang-orang soleh, berlaku apa musibah pun dia tenang, sebab dia tahu daripada mana datangnya dan apa kebaikan yang dia dapat daripada tu. Sebab tu dua benda ni nak cari pada orang lain tak ada, hanya ada pada orang yang beriman je. Bersyukur
Bila dapat nikmat kesenangan, dia bersyukur. Apa maksud? Dia gunakan nikmat-nikmat tadi menolong ibadah dia, menolong agama dia. Dia menggunakan benda-benda tadi kepada perkara yang Allah suruh, yang Allah redha. Bila dia buat macam tu dengan nikmat dan keluasan harta dan sebagainya tadi digunakan dengan cara bersyukur, maka Allah sayang dia, maka Allah redha dia. Kemudian bila dia ditimpa musibah pula, dia redha, dia setuju, dia seronok dengan apa yang Allah uji atas diri dia, kerana dia yakin Allah nak bagi benda yang lebih baik, ada kebaikan yang Allah nak bagi, tapi Allah sembunyikan daripada pengetahuan dia. Menyebabkan Allah sayang juga dengan dia, redha dengan dia. Jadi dalam dua kelakuan ni, sama ada dapat nikmat ataupun dapat bala, dia sentiasa dikasihi oleh Allah. Kita sini je dapat nikmat, apa yang kita nak dapat seronok-seronok, oh alhamdulillah, syukur, bagus, Allah maha pemurah, Allah, oh maha kasih sayang Allah. Bila Allah uji dengan yang satu lagi tadi, ngongek, tak boleh tahan, tak sabar, tak redha dalam hati ni. Bukan sekadar dalam hati, diluahkan dengan perbuatan, diluahkan dengan memek muka dia, masa mukanya, bengih mukanya. Tak cukup dengan tu, diterjemahkan pula tak redha tadi dengan lidahnya. Kadang sampai menyumpah, sampai memaki, na'udzubillah min zalik. Ada orang relax je, nampak je meredha, rupa dalam ni macam nak pecah, pompang dalam ni. Makna tak dapat lagi. Dia zahir batin dia seronok je. Tapi payahlah nak sampai tahap tu. Kita baru ngaji 2 hari baru. Macam mana nak sampai orang bertahun-tahun tak dapat lagi. Itulah yang rahsia yang orang tu boleh redha, senyum, terima je. Puji pula Allah. Dapat bala makin puji Allah, dapat bala makin dekat, makin banyak ibadat dia pula dah. Contohnya mana? Para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul ni Allah Ta'ala turunkan bala. Nabi Rasul lah yang paling banyak ditimpa bala nak bandingkan umat. Betul? Tapi tengok apa hikmah ni. Allah Ta'ala menurunkan ujian yang berat-berat pada Nabi Rasul, litaqrib, kerana Allah Ta'ala nak mendekatkan lagi mereka dengan Allah. Jadi bala yang Allah Ta'ala turunkan kepada para Nabi Rasul adalah dengan tujuan nak lebih mendekatkan perhubungan mereka dengan Allah. Makin diuji, makin banyak ibadatnya, makin kasih daripada Allah, makin banyak syukurnya pada Allah. Adapun kita yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, orang biasa ni, Allah bagi juga kita bala. Apa tujuannya? Sebut dalam kitab tu, lita'adub, kerana nak mengajar adab, supaya kita memperbaiki perhubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab kita ni banyak jahat adab dengan Allah, maka Allah bagi bala supaya kita sedar, supaya kita perbaiki perhubungan kita dengan Allah. Bukan Allah nak naya kita orang Muslim, tak. Allah nak suruh kita baiki adab kita dengan Allah, memperbaiki perhubungan kita dengan Allah. Adapun bala yang Allah Ta'ala turunkan kepada orang kafir yang tak beriman, tu bala dengan sebab Allah nak mengazab mereka di dunia, sementara nak menunggu azab yang kekal di hari kiamat. Itu ada beza. Bala yang Allah turunkan pada Nabi Rasul sebab nak mendekatkan lagi mereka. Bala yang Allah turunkan pada kita orang biasa ni kerana Allah nak ajar kita adab, supaya kita baiki adab kita dengan Allah. Bala yang Allah Ta'ala turunkan pada orang yang tak beriman, tu adalah tanda-tanda Allah mengazab mereka buat sementara, sebelum nak terima azab yang kekal selama-lama di hari kiamat. Cukuplah sakat situ. Mana tempat berhenti tadi? Dah habis belum perengan tu? Dengan perbuatan Allah Ta'ala atas, belum habis lagi. Tu belum habis sikit lagi. Ni kita lebih berapa minit ni? Nanti minggu depan potong masa. Kemudian bahawasanya sekalian perkara, sama ada elok seperti taat atau mengerja seperti maksiat, ia hasil dengan perbuatan Allah. Bukan saja dengan perbuatan, dengan kehendak Allah. Perbuatan tu maknanya dijadikan oleh Allah. Perbuatan dengan mana benda tu dijadikan oleh Allah, dan Allah lah yang kehendak benda tu berlaku. Allah lah yang kehendak. Mana apa saja yang Allah berlaku pasti berlaku. Apa yang Allah kehendak pasti berlaku, pasti jadi. Kita nak, kita tak mau, kita suka, kita tak suka, dia akan berlaku, akan jadi seperti mana yang Allah kehendak. Sikit pun tak mungkir.
Atas muafakat, tu nampak tu. Atas muafakat makna apa yang Allah buat hari ini, apa yang Allah jadikan hari ini, apa yang berlaku saat ni waktu ni, muafakat makna sama, tak selari, tak lari walau sikit pun dengan apa? Dengan kehendaknya. Bila sebut kehendak, kembali kepada ta'alluq sifat iradat Allah Taala. Iradat ni makna sifat kehendak Allah. Allah Ta'ala dah kehendak dah, sedia kala lagi begitu, maka begitulah yang akan berlaku. Sikit pun tak lari, sikit pun tak lari, sikit pun tak lari. Sikit pun tak lari, tuan-tuan. Bukan sahaja yang berlaku pada kita manusia, yang berlaku pada binatang, tumbuhan dan alam ni pun masuk dalam ni lah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita faham qada' ni makna ketetapan Allah atas kita manusia je. Binatang apa benda semua ni tu luar daripada urusan Allah. Tu pandai-pandai dia merayap gagut kita punya pokok-pokok bunga. Kambing. Siapa yang hantar kambing tu? Siapa yang hantar kambing tu? Datang gagut kita punya tanaman tu. Boleh tak kambing tu nak bergerak, nak datang, nak makan, nak mamah, nak kunyah dengan Tuhan tak kehendak? Mustahil. Jadi ni saya cakap tadi, tauhid ni, akidah ni nak pakai semua. Nak pakai semua tu tiba-tiba tengok ada kambing makan pula gitu punya dah. Jangan sabar. Pergi kena cepat-cepat tu pergi kat mana tu. Ni ngong ada racunnya kambing tu. Dia keratnya telinga kambing. Kerat telinga tuan kambing tu. Jangan telinga kambing. Kambing tak reti tuan dia tu. Cukuplah pada sedia kali lagi. Nanti insya-Allah bila kita sampai bab kudrat, sampai bab iradat, kita akan bahas lebih luas lagi. Jadi setakat situ saja kelas kita untuk hari ini. Saya minta ampun maaf banyak sangat ambil masa tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi kita ilmu yang berkah, manfaat, diberi kefahaman yang sempurna, diberi taufik untuk beramal dengan ilmu, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan kita, sihat afiah, yang sakit disembuhkan oleh Allah untuk terus beribadah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutul unsa wa zakar. Allahumma khalisna mimma ana fihi khalasan jamila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kelas tambahan ada insya-Allah. Kasih tutup dulu. Siapa nak balik boleh balik. Allahumma salli